Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati oleh Allah sekalian. Baik, pada video kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bacaan Alif Lam. Pernah tak kita membaca Al-Quran, kita jumpa satu kalimah tersebut dimulakan dengan huruf Alif Lam? Baik, saya tunjuk satu contoh. Ini satu contoh yang mana bacaan ataupun satu kalimah, satu perkataan yang dimulakan dengan Alif Lam. Kita dah jumpa perkataan yang dimulakan dengan Alif Lam. Dan sekarang tanpa buang masa, mari kita berkenalan dengan Alif Lam. Yang mana Alif Lam ini terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama Alif Lam Qamariyah dan yang kedua Alif Lam Syamsiyah. Dan untuk video kali ini kita akan fokuskan dahulu berkenaan dengan Alif Lam Qamariyah dahulu. Boleh? Okey, baik. Alif Lam Qamariyah ini terjadi apabila Alif Lam bertemu dengan 14 huruf Alif Lam Qamariyah. Baik, mari kita berkenalan dengan 14 huruf Alif Lam Qamariyah. Huruf-hurufnya adalah huruf Hamzah, Ba, Jim, Ha, Kha, Ain, Ghin, Fa, Qaf, Kaf, Mim, Waw, Ha dan Ya. Keseluruhannya ada 14 huruf yang mana ia dinamakan huruf Alif Lam Qamariyah. Apabila Alif Lam tadi berjumpa dengan salah satu di antara huruf-huruf tersebut, jadilah bacaan Alif Lam Qamariyah. Baik, mari kita lihat macam mana pula cara bacaan dia. Baik, cara bacaan dia, kita akan baca huruf Lam tersebut dengan bacaan jelas ataupun izhar. Izhar tu jelaslah, tanpa dengung. Okey, baik. Contoh kita lihat. Contoh di sini. Alhamdu. Alif Lam. Ini Alif Lam bertemu dengan huruf Ha. Huruf Ha, dan huruf Ha ini tergolong di antara huruf-huruf Qamariyah. Dan macam saya cakap tadi, apabila Alif Lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf ini, yang mana huruf Ha, so dia jadilah bacaan Alif Lam Qamariyah. Dan cara bacaannya kita jelaskan bunyi bacaan Lam. Macam mana cara bacaannya? Dengarkan dahulu saya baca, nanti kita sama-sama ikut ya. Alhamdu. Boleh? Kita jelaskan bunyi bacaan Lam yang bertanda sukun ini. Sekali lagi saya ulang. Alhamdu. Selesai untuk contoh yang pertama. Baik, kita teruskan untuk contoh yang kedua. Alif Lam bertemu dengan huruf Qaf. Alif Lam bertemu dengan huruf Qaf. Yang mana huruf Qaf kita lihat sama-sama. Okey, huruf Qaf tergolong di antara 14 huruf-huruf Qamariyah dan dia akan menjadi bacaan Alif Lam Qamariyah. Dan cara bacaannya kita jelaskan bunyi bacaan Lam, dan cara bacaannya adalah Al-Qur'anu. Sama-sama, 1, 2, 3. Al-Qur'anu. Kita jelaskan bunyi bacaan Lam yang bertanda sukun. Baik, jelas. Kita teruskan untuk contoh yang terakhir. Alif Lam bertemu dengan huruf Waw. Alif Lam bertemu dengan huruf Waw. Mari kita cek sama-sama huruf Waw tergolong ke tidak. Okey, baik. Huruf Waw ada di antara 14 huruf Qamariyah, maka terjadilah dia jadi bacaan Alif Lam Qamariyah. Sebab apa? Sebab Alif Lam bertemu dengan huruf Waw. Huruf Waw adalah huruf-huruf Qamariyah. Dan cara bacaannya, kita jelaskan bunyi bacaan Lam yang bertanda sukun. Jadi bacaannya Al-Waqi'atu. Sekali lagi saya ulang. Al-Waqi'atu. Kita jelaskan sahaja bunyi bacaan Lam yang bertanda sukun ini tanpa kita dengungkan. Contoh kita dengung ataupun kita tekankan sangat, jadi bacanya Al-Waqi'atu. Itu salah. Dan ada satu lagi cara bacaan yang salah, yang mana kita baca huruf Lam yang bertanda sukun ini dengan bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah ini adalah bacaan yang ada imbuhan di belakangnya ataupun bacaan yang ada pantulan. Contoh, Al-Waqi'atu. Dia jadi Al.
Le-nya tu hilangkan, kita matikan terus dan kita jelaskan bunyi bacaan lam yang bertanda sukun ini. Jadi bacaan yang tepat adalah al-waqi'atu. Jelas? Okey, baik. Macam mana tuan-tuan? Alhamdulillah, kita dah tahu macam mana bacaan alif lam qamariyah tadi, yang mana dia terjadi apabila alif lam bertemu dengan 14 huruf alif lam qamariyah. Yang mana cara bacaannya kita jelaskan bunyi bacaan lam yang bertanda sukun tersebut. Dan persoalannya, ada persoalannya, perlukah atau wajibkah kita menghafal 14 huruf alif lam qamariyah tersebut? Banyak tu tuan-tuan. Tapi kalau kita sehari satu huruf, mungkin boleh kot 2 minggu dah boleh hafal. Betul? Tapi tuan-tuan, sini saya nak share kat sini, saya nak kongsikan yang mana ada beberapa tips untuk mudahkan kita mengenal pasti sama ada itu adalah bacaan alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiah. Nak ke tak nak? Okey, baik, saya akan sharekan, saya akan kongsikan tips mudah tajwid yang mana cara untuk kita mengenal pasti itu adalah bacaan alif lam qamariyah adalah kita kenal pasti, kita lihat alif lam tersebut di atas huruf lam terdapat baris sukun di atasnya. Contoh, al-yaqin, di atas huruf lam tersebut ada tanda sukun. Itulah dia antara tips mudah untuk kita kenal pasti, itu adalah bacaan alif lam qamariyah tanpa kita menghafal 14 huruf alif lam qamariyah tersebut. Dengan kita lihat alif lam tersebut di atas huruf lam ada tanda sukun. Baik, sekejap lagi kita nak buka Al-Quran, kita buka surah lazim, kita nak explores untuk hukum bacaan alif lam qamariyah. Sama-sama kita buka Al-Quran, kita buka surah Al-Qari'ah. Boleh? Okey, baik. Sekarang kita lihat untuk surah Al-Qari'ah di dalam Al-Quran pada muka surat 600, dan kita akan cuba baca daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. Sambil kita explores, kita mencari hukum bacaan alif lam qamariyah. Baik, mari kita mulakan bacaan. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayat yang pertama, Al-Qari'ah. Baik, kalau kita lihat untuk ayat yang pertama ini dimulakan dengan alif lam, dan macam saya cakap tadi, tips mudah untuk kita kenal pasti sama ada ia adalah alif lam qamariyah adalah kita lihat kalau kita jumpa alif lam di atas huruf lam itu ada tanda sukun. Tanda sukun seperti ini, dia adalah bacaan alif lam qamariyah. Dan apabila alif lam qamariyah yang bertanda sukun di atas huruf lam, dia automatik berjumpa dengan 14 huruf alif lam qamariyah sahaja. Baik, itu untuk ayat yang pertama. Dan kita dah jumpa satu contoh untuk bacaan alif lam qamariyah. Seterusnya, ayat yang kedua. Mal qari'ah. Baik, untuk ayat yang kedua ini kita jumpa alif lam dan di atas huruf lam itu ada tanda sukun. Ini adalah bacaan alif lam qamariyah juga. Bermakna kita dah jumpa dua contoh bacaan alif lam qamariyah. Sekali lagi saya ulang, macam mana kita nak cari hukum bacaan alif lam qamariyah? Kita mula-mula kita cari pasangan alif lam. Di sini ada alif lam. Di sini pun tadi kita jumpa alif lam. Dan kita nak tahu itu ada alif lam qamariyah ke syamsiah. Kita tengok atas huruf lam tersebut ada tanda bacaan sukun. So, dia adalah alif lam qamariyah. Baik, seterusnya untuk ayat yang ketiga. Wa ma adraka mal qari'ah. Okey, di sini tak jumpa lagi alif lam, tak jumpa alif lam. Sampai sini kita jumpa alif dan lam. Dan di atas huruf lam itu ada tanda sukun. Dia adalah alif lam qamariyah. Baik, itu untuk contoh yang ketiga yang kita dah jumpa untuk bacaan alif lam qamariyah. Seterusnya ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth.
Baik, untuk ayat yang keempat ni agak panjang dan kita jumpa banyak alif lam. Kita tengok sama-sama. Di sini kita jumpa alif lam. Akan tetapi di atas huruf lam itu tiada apa-apa ataupun tak ada tanda bacaan sukun, maka dia bukan alif lam qamariyah. Dia adalah alif lam syamsiah, yang mana kita akan bincangkan pada video yang akan datang berkenaan dengan hukum bacaan alif lam syamsiah. Baik, kita tinggalkan dahulu. Seterusnya kita cari lagi, dan di sini kita jumpa alif dan lam, dan di atas huruf lam itu ada tanda sukun. Dia adalah bacaan alif lam qamariyah, dan kita perlu jelaskan bunyi bacaan lam yang bertanda sukun ini. Baik, seterusnya kita cari lagi. Dan di sini kita jumpa alif dan lam, dan di atas huruf lam itu ada tanda sukun. Dia adalah bacaan alif lam qamariyah. Baik, di sini ada dua bacaan alif lam qamariyah. Maka keseluruhannya daripada ayat 1 hingga 4 ada 1, 2, 3, 5 contoh bacaan alif lam qamariyah yang telah kita berjaya temukan. Dan untuk ayat yang terakhir, ayat yang kelima, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Baik, kita cari sama-sama. Sini, okey, kita jumpa alif lam bertemu dengan huruf jim, dan di atas huruf lam itu ada tanda sukun, bermakna dia adalah bacaan alif lam qamariyah yang perlu kita jelaskan bunyi bacaan lam bertanda sukun. Seterusnya kita cari lagi. Okey, kita jumpa alif lam, alif dan lam, dan selepasnya huruf ain. Di atas huruf lam itu ada tanda sukun. Dia adalah bacaan alif lam qamariyah. Dan seterusnya kita teruskan lagi kita pencarian. Okey, kita jumpa lagi satu alif lam dan bertemu dengan huruf mim, dan ini bermakna ini adalah contoh bacaan alif lam qamariyah yang perlu kita jelaskan bunyi bacaan lam yang bertanda sukun. Baik, maka selesailah untuk pencarian contoh bacaan alif lam qamariyah daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima daripada surah Al-Qari'ah. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan, sekadar untuk latihan di rumah sana, saya bagi latihan sedikit. Kita lihat antara ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11, hingga ayat terakhir. Kirakan ataupun jumlahkan berapa contoh bacaan alif lam qamariyah yang terdapat di antara ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Kalau sesiapa yang jumpa, tulis di bahagian komen. Boleh? Alhamdulillah, terbaik. Maka berakhirlah sudah pencarian kita untuk bacaan alif lam qamariyah yang berada di dalam surah Al-Qari'ah daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. Ingat, ada satu latihan yang saya beri tadi, yang mana daripada ayat yang ke-6 sehingga ayat 11, ayat 6 sehingga ayat terakhir, kita cari contoh bacaan alif lam qamariyah. Kita jumlahkan semua. Kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa, tuliskan di bahagian ruangan komen ada berapa tempat terdapatnya bacaan alif lam qamariyah. Kalau boleh, keluarkan sekali contoh dia. Baik, maka dengan ini sampai sini sahajalah pertemuan kita dalam video kali ini berkenaan dengan bacaan alif lam qamariyah. Dan jika ada sebarang pertanyaan ataupun kemusykilan ataupun persoalan, boleh tuliskan, bertanya di ruangan komen ataupun tuliskan di dalam grup kita, yang mana insyaAllah segala persoalan akan dijawab. Dan semoga kita akan berjumpa lagi pada video yang akan datang. Kita akan kongsikan, kita akan bincangkan berkenaan dengan alif lam syamsiah pula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.